هاتي ماء عائشة ماء موية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا حفظ النبيين، فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب, sebelum ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dengar dan belajar bagaimana orang Quraisy tahankan Bani Hashim di Syi'b Bani Hashim atau Syi'b Abi Talib. Syi'b itu kita telah jelaskan, iaitu jalan atau tempat yang ada di antara dua gunung. Itu namanya Syi'b. Selama 3 tahun. Dan selepas 3 tahun barulah dibebaskan Bani Talib, Bani Hashim. Ketika orang Quraisy, Bani Hashim masuk di Syi'b Bani Hashim di waktu itu, ketika Bani Hashim masuk di Syi'b Bani Hashim, Nabi SAW masuk sekali dengan Bani Hashim, kaumnya atau kabilah atau saudaranya. Dan Rasulullah SAW kiranya selamat dan dijaga oleh kaum dan keluarganya. Cuma Rasulullah SAW merasa kesian kepada orang Islam yang lain, bagaimana akan jadi keadaan mereka di Makkah. Maka oleh itu Rasulullah SAW bagi arahan kepada sahabat, kepada orang Islam yang masih duduk di Makkah, berhijrahlah kepada bumi Habsyah. Berhijrah kepada negara Habsyah. Maka ramai sahabat lelaki dan perempuan bersiap-siap dan mereka keluar daripada Makkah, berhijrah kepada Habsyah, yang jumlah mereka 83. Jumlah mereka 83 keluar daripada Makkah ke Habsyah. 83 lelaki, perempuan 18. Perempuan 18, lelaki 83. Dan ini 100 lebih. Taib. Antara mereka yang keluar ini Ummu Habibah. Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Dia keluar dengan suami dia. Suami dia Muslim, dia Muslimah. Cuma suami dia di negara Habsyah di sana jadi murtad. Dia lepas jadi murtad, dia ikut
agama Nasrani yang ada di negara Habsyah di sana. Suami dia namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh. Dan dia meninggal pun di dalam agama Nasrani. Tapi subhanallah, Ummu Habibah ini Allah sudah takdirkan yang dia akan jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini dia mimpi suami dia Ubaidillah bin Jahsh dalam mimpi dengan keadaan yang sangat teruk. Muka dia buruk. Lepas bangun dia cerita kepada suami dia, dia kata, kamu ni dah jadi murtad dari agama Rasulullah, masuk agama Nasrani. Saya mimpi kamu begitu, saya risau. Dia kata, wallahi ma dia kata aku sudah melihat agama Islam dengan agama Nasrani dan saya sudah nampak agama Nasrani lah yang lebih baik. Maka selepas itu dia teruskan minum khamar dia sehingga dia wafat. Maka selepas dia mati, Ummu Habibah ini mimpi satu mimpian yang membawa khabar gembira. Dia sendiri lepas dia mimpi, dia tafsirkan mimpi itu. Dia kata, maksud mimpi ini pastilah Rasulullah akan kahwin dengan saya. Dan itu yang terjadi. Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ramai sahabat yang berhijrah kepada negara Habsyah, dan hijrah ini hijrah yang kedua. Ada bahagian sahabat yang bergerak dari atau yang berjalan dari Yaman. Kebanyakan sahabat dari Makkah, bahkan semua dari Makkah, bukan kebanyakan. Sebab apa? Tak ada orang Islam di negara lain. Hatta di dalam negara Arab pun tak ada. Di Madinah tak ada di Makkah saja. Cuma di Yaman ada satu sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari lepas dia dengar, dapat tahu yang Rasulullah ditahan dengan Bani Hashim oleh orang Quraisy, dan Rasulullah izinkan sahabat semua berhijrah kepada Habsyah, maka Abu Musa al-Ash'ari tak sempat pergi Makkah sebab keadaan di dalam Makkah agak bahaya. Siapa-siapa orang Islam masuk Makkah, yakni akan dibunuh ke, diseksa, dibanjarakan, dan macam-macam ada ujian. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dengan kawan-kawan dia daripada Yaman, mereka 50 orang naik kapal laut dan ikut laut yang dari negara Yaman, negara Hudaydah, Laut yang Merah. Sehingga mereka sampai kepada negara Habsyah daripada Yaman. Maka lepas mereka sampai di negara Habsyah, mereka bertemu di sana dengan Ja'far dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Makkah. Lepas mereka sampai kepada negara Habsyah, di sana mereka duduk di negara yang baik, yang rajanya baik, tidak ada ganggu lagi, tidak ada syabaran untuk agama mereka. Mereka solat, melakukan agama Islam dengan bebas dan kemerdekaan. Tidak sama di Makkah, tidak sama dengan keadaan yang di Makkah. Di sana susah solat, susah pun nak zahirkan Islam atau melakukan hukum Islam dengan damai dan senang. Tapi orang Quraisy pun dari jahat mereka, ketika mereka mendengar berita itu, iaitu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Habsyah, Raja Habsyah muliakan mereka,
Mereka duduk aman, tidak ada siapa-siapa ganggu mereka. Mereka tidak senang dengan khabar itu. Dan mereka cuba merosakkan keadaan mereka pun di negara Habsyah. Bukan hanya memfitnahkan orang Islam yang di Makkah, hatta orang Islam yang sudah tinggalkan mereka, lari dari mereka, nak hidup macam manusia yang biasa, mereka hantar 2 orang daripada Makkah sehingga negara Habsyah untuk duduk bincang khas dengan Raja Habsyah, Tintan orang Arab ini yang masuk Islam, yang ikut Rasulullah. Mereka hantar 2 orang yang namanya Amr bin al-As. Amr bin al-As ini waktu itu kafir tapi nanti masuk Islam. Dengan Amarah ibn al-Walid. 2 orang. 2 orang ini bijak, bandai, khususnya Amr bin al-As ini. Amr bin al-As ini, kalau Quraisy atau Makkah ada apa-apa masalah, khususnya perlu orang bercakap dan pandai fikir bagi rancangan bagus, akan minta tolong Amr bin al-As. Lagi satu, Amr bin al-As ini dia kawan baik juga dengan Raja Negara Habsyah. Yani mereka nak rasuahkan Raja Negara Habsyah. Selepas mereka sampai kepada negara Habsyah, 2 orang ini daripada Quraisy, tujuan mereka apa? Tujuan mereka mahu bujuk An-Najashi. An-Najashi ini raja negara Habsyah. Mereka nak bujuk dia, mereka bawa rasuah, bawa hadiah, bawa kuda, macam-macam bawa hadiah daripada negara, dari Makkah. Untuk raja, juga untuk macam orang berleman yang ada di sebelahnya. Mereka semua dapat hadiah daripada 2 orang ini yang datang dari Makkah. Hadiah tu pun semua dikumpul oleh pemimpin-pemimpin Makkah, orang kaya dan pemimpin. Dan mereka, kerana mereka tahu Raja Habsyah ini suka kulit daripada negara Arab, dia paling suka daripada negara Arab kalau mereka bawa kulit. Jadi mereka kumpulkan kulit banyak untuk dia, sebagai untuk rasuah sahaja. Maka selepas mereka sampai kepada Raja An-Najashi, iaitu Amr bin al-As dan Amarah ibn al-Walid, mereka sujud untuk Raja. Dan Raja suruh Amr bin al-As duduk di sebelahnya, di atas tempat duduknya. Dan dia menerima hadiah mereka dan gembira sangat dengan hadiah mereka. Dia suka hadiah itu yang dari negara Arab. Lepas mereka duduk simpan-simpan lama macam tu, Raja Habsyah dia tak tahu sebenarnya apa tujuan Amr bin al-As datang tiba-tiba. Lepas tu Amr bin al-As buka cerita terus kepada Raja An-Najashi. Dia kata, "Inna nafaran min bani ammina nazalu ardaka faraghibu anna wa an alihatina." Ada beberapa golongan. Ada satu golongan daripada saudara kita daripada Makkah. Mengaku pula dia saudara tapi dia buat jahat. Putuskan silaturrahim. Mereka tidak sudah murtad daripada agama kita, juga tidak sembah kepada Tuhan kita, iaitu berhala yang ada di Makkah. Juga mereka tidak masuk di dalam agamamu. Yani mereka macam nak pakar hati dia. Tengok ini cara jahat. Cara jahat Amr bin al-As dan Amarah bin al-Walid. Dan An-Najashi, Raja Habsyah, agamanya Nasrani. Dia Nasrani. Bukan orang Nasrani biasa, bahkan dia orang yang paling alim di dalam agama Nasrani di waktu itu. Raja Najashi. Hatta Qaisar, iaitu Raja Ar-Rum, Raja negara Rum, namanya Qaisar, dia sendiri menghantar orang kepada An-Najashi untuk mempelajari ilmu agama Nasrani. Kerana dia raja dan dia alim besar di dalam agama Nasrani.
Kemudian Amr bin al-As dia kata kepada Najasyi, mereka membawa agama yang bid'ah. Menuduh bid'ah itu dari dulu. Orang yang pertama yang dituduh dia bid'ah Nabi. Ini mungkin orang tak tahu. Orang yang pertama dituduh dia bid'ah, dia melakukan bid'ah, Nabi SAW. Abu Jahal tuduh. Dia kata, kamu ni bid'ah. Wahai Muhammad, kamu membawa bid'ah di Makkah. Yang ini agama baru dan perkara yang kita tak tahu. Wah, kata. La na'rifuhu nahnu wala antum. Kita tidak tahu agama tu, kita pun tak tahu, kamu pun tak tahu, wahai An-Najasyi. Dan ketahuilah, wahai raja, yang menghantarkan kita kepada kamu, yang menyuruh kita datang kepada kamu bincang tentang perkara ini adalah asyrafu Quraisy. Pemimpin-pemimpin daripada Quraisy, orang yang hebat daripada Quraisy, yakni pemimpin Quraisy semua. Untuk mudah-mudahan tuanku, yakni apa? Raja kami ini, Raja An-Najasyi, kembalikan mereka, yakni halau mereka daripada negaramu ni. Halaukan orang Islam ni dari negaramu dan bagi kita bawa mereka balik kepada Makkah. Raja di waktu tu dia ambil perhatian sangat. Wah, ajib, siapa mereka, di mana duduk, apa cerita mereka. Dia kata, ainahum. Dia kata, di manakah mereka? Amr bin al-As dia kata, ada di negara ni. Mereka ada di sini. Maka An-Najasyi terus dia suruh orang yang khidmat di istana dia. Dia kata, cari siapa orang Arab yang baru sampai di negara kita ni. Saya nak jumpa mereka. Dan Amr bin al-As yang dari Makkah, dia sangat harap An-Najasyi bagi dia sahaja apa yang dia minta. Bagi sahaja apa yang dia minta, walaupun tanpa jumpa sahabat. Amr bin al-As dia risau sebab orang Makkah pun takut dan tahu yang Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Orang Islam ada hujah. Jadi Amr bin al-As dia harap Raja Najasyi mudahkan urusan dan terus bagi saya apa yang saya minta, yakni keluarkan arahan terus. Dia kata, bagilah orang Arab yang baru datang ini, bagi mereka kepada Amr bin al-As. Tapi tak, Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat, Raja An-Najasyi ini adil. Dia raja yang adil. Jadi pergi di negara dia, dia takkan zalimkan kamu. Walaupun orang Quraisy usaha untuk menzalimkan kamu, dia akan jaga kamu. Terkejut Amr bin al-As ketika An-Najasyi dia kata nak jumpa mereka. Dia kata sebelum mereka bincang, mereka sudah bagi hadiah, Amr bin al-As dengan Amarah bin al-Walid. Dah bagi hadiah kepada semua Bitriq. Bitriq ini macam orang yang besar dalam agama Nasrani di zaman dahulu. Namanya Bitriq. Juga yang macam orang berlaman An-Najasyi, Raja Najasyi yang sebelahnya, yang ambil pendapatnya semua dari mereka. Mereka dah bagi rasuah kepada mereka semua. Mereka kata, kalau kita cerita kepada An-Najasyi tentang saudara kita ini daripada Makkah, kamu semua sokong kita terus dan cuba buat An-Najasyi setuju terus tanpa jumpa mereka. Jangan bagi dia jumpa. Kalau boleh, bagi kita terus sahaja bawa mereka pulang kepada Makkah. Maka lepas An-Najasyi dia kata nak jumpa mereka, yang Bitriq yang lain semua tu, yang sebelah An-Najasyi, mereka kata, wahai raja, benarlah apa yang Amr bin al-As ini kata. Orang itu dah murtad dari agama mereka, buat masalah. Jadi mereka orang yang jahat, yang tak baik. Bagi je lah, tak bayar susah-susah nak jumpa mereka, macam buang masa saja. Bagi mereka. An-Najasyi marah dah waktu tu. Dia kata, la, tak boleh. Mana boleh? Saya serahkan orang begitu je tanpa saya memastikan apa kes mereka, apa salah mereka.
Lagi satu, orang ini datang di negara saya. Mereka pilih saya, tak pilih raja yang lain. Pilih negara saya, tak pilih negara yang lain. Saya wajib cek terlebih dahulu mereka salah atau tak. Saya, yakni dia muliakan kedatangan mereka kepada negaranya. Ini akhlak An-Najasyi. Dia kata mereka datang negara saya, jadi mereka pilih saya. Saya hormat mereka memilih saya, memilih negara saya. Jadi saya akan muliakan mereka. Saya akan cek terlebih dahulu. Kalau mereka salah, okey. Tapi kalau mereka tak salah, tak. Orang datang pilih saya, pilih negara saya akan menangkan dan pelihara mereka. Maka di waktu itu, mereka nampak macam memang tak ada pilihan lain. Memang kena terima kenyataan, iaitu An-Najasyi akan jumpa mereka. Lepas sampai berita itu kepada sahabat, berkumpul semua sahabat di satu kawasan di tengah malam. Ja'far dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka 80 lebih. Mereka semua bincang, bagaimana sekarang esok? Esok An-Najasyi nak jumpa kita. Kita nak jawab macam mana? Kita tak ikut agama dia, kita ikut agama Islam. Yang ni mereka benih, tak tahu macam mana. Tapi akhirnya Ja'far radhiyallahu anhu, dia kata, kamu semua diam. Biar saya esok yang menjadi khatib. Yani saya yang menjadi orang yang akan jawab kepada raja dan akan bagi ucapan kepada raja. Jangan ada siapa-siapa bercakap apa-apa. Kamu semua diam, serahkan kepada saya. Demi Allah, saya tidak akan menyebutkan apa-apa kecuali yang diajar oleh Rasulullah. Wada' yakun ma yakun. Dan biarkan apa yang jadi, jadi. Biarkan. Yani apa yang akan jadi, biarkan jadi. Tak apa. Mereka nak bunuh kita ke, biarlah. Tak apa. Tapi kita akan cerita, akan sampaikan apa yang Rasulullah ajar kita. Kalau An-Najasyi tanyalah. Di hari yang kedua, An-Najasyi tunggu kedatangan sahabat Nabi SAW. Dan dia suruh semua ulama Nasrani datang, hadir di majlis itu. Macam perbincangan besar sangat di negara Habsyah di waktu itu. Lepas mereka semua berkumpul dan siap, Ja'far bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat semua datang minta izin. Lepas tu masuk. Najasyi izinkan. Lepas mereka masuk dan Amr bin al-As masuk dari sebelah dari arah yang lain, Amr bin al-As sujud untuk An-Najasyi. Tetapi Ja'far dengan sahabat-sahabat semua tak tunduk, tak sujud untuk raja. Maka mereka dah mula sekarang mahu buat fitnah. Amr bin al-As kata, lihatlah wahai raja, bagaimana mereka ni sombong dan tidak pandai menghormati seorang raja. Mereka tidak sujud untuk raja seperti mana semua masyarakat yang ada di negara kamu sujud untuk raja. Mereka sahaja yang tak sujud. Dia cuba bakarkan hati An-Najasyi. Tapi An-Najasyi, dia tak marah terus. So, An-Najasyi ni matang dan adil. Dia terus tanya mereka, ma mana'akum alla tasjudu? Kenapa tak sujud kepada saya? Ini macam sebagai salam kepada raja di waktu itu. Kena sujud untuk dia. Maka Ja'far jawab kepada dia, dia kata, kita tidak sujud kecuali kepada Allah. An-Najasyi tanya dia, kenapa begitu? Ja'far jawab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan seorang Nabi di negara kita di Makkah kepada kita. Dan dialah yang suruh kita jangan sujud kepada sesiapa manusia kecuali kepada Allah. Dan dia mengajarkan kita ucap salam dengan cara lain, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ucapan salam, bukan sujud. Sebab itu sujud ini sebenarnya dia adalah salam, tapi di umat-umat dahulu.
Dan kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam dengan anak-anaknya semua, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Itu bukan syirik. Itu sebagai hormat dan salam kepada seorang raja atau orang yang hebat. Sebab itu di dalam fiqh syariat, apa hukum sujud kepada manusia? Hukumnya haram, bukan syirik. Hukumnya haram. Yani dia dosa. Tapi kita tak boleh cakap dia dah jadi murtad. Bila dia jadi murtad syirik? Kalau di dalam hatinya dia sujud sebagai Tuhan. Dan itu tak akan jadi. Tak ada siapa-siapa sujud kepada manusia sebagai Tuhan. Wahakala. Dan An-Najashi, seperti mana tadi kita cakap, dia ulama. Jadi dia tahu di dalam kitab Al-Injil, dahulu dia kata, tahu betul Nabi akhir zaman akan ajarkan umatnya salam satu sama yang lain. Jadi dia ini macam tanda lah. Mereka ini Nabi mereka benar. Ayuh. Selepas mereka Amr bin al-As kalah, tidak dapat bakar fitnah kepada sahabat, dia cuba, dia kata kepada An-Najashi, tetapi wahai raja, mereka berkata tentang Nabi Isa AS dan Maryam, berkata yang buruk, yang tak baik. Waktu tu An-Najashi marah, dia kata, apa yang kamu semua cakap tentang Isa dan Maryam? Sebab dia Nasrani. Dia kata, mereka kata Isa ni hamba, dia bukan Tuhan. Sebab akidah Nasrani tentang Nabi Isa, ada yang kata Isa Tuhan, ada yang kata Isa anak Tuhan, ada yang kata Isa sebahagian daripada Tuhan. Jadi berbeza. Ini akidah Nasrani yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Maka Ja'far, dia berkata, kita kata tentang Isa dan Maryam apa yang diajar oleh Allah dan Rasulullah. Dia kata An-Najashi, adakah di dalam Quran yang dibawa oleh Muhammad ini cerita Isa dan Maryam? Ja'far kata, ada. Dia kata, cuba baca. Dia baca surah Maryam. Ja'far baca surah Maryam. Selepas dia baca surah Maryam, An-Najashi menangis sehingga janggutnya semua basah dengan air mata. Menangis. Dan ulama-ulama Nasrani juga menangis kerana mendengar Al-Quran. Mereka rasa ini kalam Tuhan. Amr bin al-As di waktu itu rasa sangat risau dan takut, dan rasa tak suka langsung An-Najashi menangis begitu. Sebab perkara tu menunjuk yang hatinya jadi luput kepada para sahabat. Walhal dia dah rasuahkan An-Najashi dan yang sebelahnya untuk menghapuskan para sahabat radwanullahi alaihim. Lepas tu An-Najashi pandang kepada ulama Nasrani, dia kata, demi Allah yang mereka cerita tentang Isa dan Maryam sama seperti mana Allah cerita di dalam kitab Al-Injil yang turun kepada Nabi Isa. Tidak ada beza. Demi Allah, yang dibawa oleh Muhammad dan yang dibawa oleh Isa terkeluar daripada arah yang sama, yakni daripada Allah. Yani yang dibawa oleh Muhammad dan Isa sama. Yani dua-dua Nabi. Muhammad, Nabi kamu itu adalah Nabi yang benar. La ilaha illallah.
Lepas tu An-Najashi berkata, "Wallahi laula ma ana fihi min al-mulk la ataituhu fa akun ana alladhi ahmilu na'lahu wa uwaddi'uhu." Demi Allah, An-Najashi dia kata, kalau bukan saya sibuk dengan kerajaan ini, saya raja, ada tugas, ada mas'uliyah, ada tugasan besar, demi Allah saya sanggup musafir sampai Makkah untuk mengangkat selepar atau kaswat Muhammad ini khidmah. Yani saya nak khidmah Muhammad, angkat seleparnya, dan saya yang akan tuang air untuk Rasulullah wudu. Kemudian dia pandang kepada orang Islam, dia kata, wahai saudaraku, duduklah di negara saya ini dengan aman, damai, dan dia suruh orang yang jaga Baitul Mal di negara Habsyah bagi gaji kepada mereka semua setiap bulan. Yani dia suruh mereka bagi nafkah dan sedekah dan bantuan untuk mereka supaya mereka hidup bagus di negara saya. Dan barang siapa yang pandang dengan hina atau ganggu kepada mereka ini, maka dia sudah bermaksiat kepada saya. Ada riwayat lain, dia letak saman. Siapa-siapa yang ganggu mereka, dia kena saman, bayar kepada kerajaan Habsyah. Bukan dia hancurkan mereka, balikkan kepada Makkah, bahkan terbalik pula. Apa pepatah Melayu kata apa? Balik jadi apa pepatah? Rancangan terbalik. Balik jadi bubur ke? Tapi tak. Benda terbalik. Macam rancangan itu terbalik pula kepada mereka. Walhasil hakadha. Kemudian An-Najashi dia ambil hadiah Amr bin al-As semua itu yang dibawa oleh Makkah, dari Makkah. Dia kata kepadanya, dan kamu wahai Amr, ambillah hadiah kamu semua ini, aku tidak menerimanya. Dan semua yang ada bersama An-Najashi, mereka balikkan hadiah juga kepada Amr bin al-As. Mereka balik dengan kalah dan gagal. Rancangan sebalik ke? Rancangan sebalik. Tak. Salah. Apalah. Ya khair. An-Najashi ini, Raja An-Najashi, mereka kata dia faham bahasa Arab, sebab itu dia menangis. Mereka kata zaman dahulu waktu dia kecil, dia diambil sebagai hamba dan dia hidup di negara Arab. Sehingga dia pandai berbicara di dalam bahasa Arab. Sebab itu dia tidak perlu di waktu itu translate. Bahkan dia terus faham Al-Quran. Dan dia juga berbual dan bercakap dengan sahabat di dalam dengan bahasa Arab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain dia kata, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, Amr bin al-As ini yang datang mahu ambil kita, dia nak bawa kita kepada Makkah untuk memaksa kita agar kita beribadah, balik beribadah kepada berhala balik. Seperti dahulu, yang ini nak kita jadi orang jahiliyah. Maka sebab itu, Rasulullah suruh kita berhijrah kepada negara kamu, wahai An-Najashi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan-Najashi aslam. Raja An-Najashi ini, Raja Habsyah, dia masuk Islam dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Hatta ketika An-Najashi wafat, selepas Rasulullah SAW berhijrah kepada Madinah, Rasulullah SAW salah jenazah ghaib.
atas arwah An-Najashi. Maka ulama kata An-Najashi orang Islam, dan An-Najashi hantar banyak hadiah, dibagi banyak hadiah kepada Rasulullah melalui Ja'far dan sahabat Ja'far atau sahabat yang lain. Dia hantar hadiah, banyak hadiah untuk Rasulullah SAW, dan hadiah itu sampai kepada Rasulullah di Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini cerita hijrah kedua kepada Al-Habsyah. Ja'far bin Abi Talib dan kebanyakan daripada sahabat yang berhijrah di Habsyah, mereka balik terus kepada Madinah, bukan kepada Makkah. Rasulullah sudah berhijrah, jadi mereka balik terus ke sana. Mereka terus balik ke Al-Madinah. Mereka berhijrah kepada Al-Madinah terus. Taib. Di waktu itu, yakni di dalam tahun itu, di masa itu, sebelum Rasulullah SAW hijrah kepada Madinah, datang satu wafd, yakni satu kumpulan daripada negeri Najran. Negeri Najran ini ada di kawasan yang antara Yaman dan Makkah. Antara Yaman dan Makkah, Najran itu. Allahumma salli alaihi wasallam. Mereka orang Nasrani. Ketika sahabat Nabi SAW berhijrah kepada Habsyah, mereka singgah dari Najran. Dan mereka bertemu dengan orang Najran sana, dan mereka bagi tahu bahawasanya ada Nabi telah dibangkit oleh Allah di Makkah. Jadi orang Najran pergi terus kepada Makkah. Mereka suruh satu golongan pergi cek, tengok siapa Muhammad ini, apa khabar dia bawa apa. Yang ni untuk macam kerja mereka media sosial lah. Macam untuk berita, pergi cek balik. Jadi macam kamera yang rakam semua, nanti balik bawa berita. Lepas mereka sampai kepada Makkah, mereka cari mana Rasulullah. Mereka jumpa Rasulullah, tanya dia banyak soalan banyak. Rasulullah jawab. Lepas habis, di waktu itu Rasulullah duduk dekat Al-Kaabah. Dekat dari Kaabah. Dari jauh Abu Jahal dengan orang kafir tengok dari jauh. Ramai orang datang jumpa Rasulullah SAW. Hampir 20 orang lebih. Mereka duduk depan Nabi. Lepas mereka habis bercakap dan tanya Rasulullah, Rasulullah kata, sekarang kamu semua dengar dari saya. Mereka cakap, bismillah, silakan. Jadi Rasulullah dakwahkan mereka kepada Islam. Dia syarah kepada mereka apa Islam ini. Macam buktikan yang dia Nabi daripada Allah. Dan dia baca Al-Quran. Di waktu itu mereka menangis. Semua 20 orang. Dan mereka semua di waktu itu masuk Islam. Lepas tu Abu Jahal rasa geram. Dia nampak mereka salam Nabi SAW, cium tangan dia, dan mereka ucap syahadah, dia rasa geram. Sebab dia tahu apa tujuan mereka. Dia kata, orang negeri kamu hantar kamu untuk cek sahaja. Tetapi Abu Jahal dia datang kajar mereka lepas mereka habis jumpa Rasulullah. Rasulullah balik. Mereka jumpa Abu Jahal datang di depan mereka waktu mereka nak jalan. Tahan mereka. Dia kata, kamu semua ni bodoh. Mereka kata, kenapa? Dia kata, orang Najran hantar kamu untuk cek sahaja. Tengok apa Muhammad buat ini. Nanti kamu tak habis duduk dengan dia sekali sahaja, kamu dah masuk Islam. Aku tak pernah tengok kumpulan yang dihantar untuk satu tugasan lebih bodoh daripada engkau. Mereka semua terbaling dari badannya. Mereka cakap, tak apa, kita tak nak balas kepada kamu, mencarut kamu kepada kita. Mereka terbaling dari dia dan mereka cakap, salam la nujahilukum, kita tak nak balas kepada kamu seperti mana kamu mencarut kita. Mereka terbaling dan mereka teruskan jalan. Jadi subhanallah, kadang-kadang keluarga, saudara, kawan baik, orang yang dekat pun kadang-kadang
mereka tidak mengetahui nikmat yang ada di depan mata mereka. Ahli Makkah, Rasulullah ada di negara mereka, tetapi mereka tidak menghargai nikmat itu. Jadi datangnya orang dari jauh, dari negara bola, datang sehingga Rasulullah keluar air mata mereka, nangis, dan mereka yang masuk Islam dan syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini semua daripada Allah. Dan ulama biasa mereka cakap, yakni kebiasaannya seorang ulama atau wali, kebanyakan orang yang dekat-dekat dengan dia selalu mereka lah yang tak dapat berkat dari badannya, tak dapat waris kepadanya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang keluarga, saudara, orang yang selalu rapat, yang selalu duduk dengan ulama atau wali Allah, dia akan nampak kehidupannya yang biasa, adatnya yang biasa, hari-hari yang dia tak pakai rasmi, apa yang dia makan, macam mana dia tidur. Jadi dengan dia melihat pribadi orang yang hebat itu, dia akan kurang hormat. Dan madad atau keberkatan itu, kalau kita tak hormat, tak ada rasa ta'zim di depan Nabi atau di depan guru atau di depan alim atau wali, perasaan ta'zim itu kalau tak ada, berkat tak ada. Tidak akan mendapatkan keberkatan kalau ta'zim itu tak ada di dalam hati. Sebab itu ahli Makkah, mereka tidak menghargai nikmat yang besar, iaitu Rasulullah ada di tengah mereka. Jadi datangnya orang daripada Najran. Juga datangnya seorang lelaki namanya Dhimad Al-Azdi. Dhimad ini, dia orang yang daripada kampung namanya Azd. Dia orang yang pakar, kalau ada orang ada jin, ada gangguan makhluk halus macam tu, dia boleh keluarkannya dengan ayat-ayat yang bukan Quran, ayat-ayat yang diguna oleh jin juga, oleh bomoh, oleh penyihir dan sebagainya. Tapi dia pandai keluarkan jin atau ubatkan orang yang ada jin di dalamnya. Di satu hari dia datang di Makkah, kemudian dia dengar orang yang jahat dari Makkah, orang yang fitnahkan Rasulullah. Mereka asyik panggil Rasulullah Muhammad Majnun, na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahal azim. Mereka asyik kata Muhammad ini gila, Muhammad gila, Majnun yakni gila, Muhammad gila. Jadi lelaki ni yang namanya Dhimad, dia kata lebih baik saya bantulah lelaki ni yang namanya Muhammad. Kesianlah orang semua hina dia. Jadi dia mungkin hatinya baik lah, dia hatinya baik, dia nak bantu. Dia kata kesian, asyik hina dia, kata Majnun, gila. Lebih baik saya bantu dia. Jadi dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni arqi minar rih. Saya pandai buat ruqyah daripada makhluk halus jin. Ramai orang Allah berikan kesembuhan untuk mereka oleh ubat saya. Maka kalau kamu mahu saya tolong, bolehlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepadanya macam ni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilillahu fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita puji kepada Allah, kita minta pertolongan daripada Allah. Barang siapa yang diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sesat. Dan barang siapa yang sudah disesat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Saya bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan sesungguhnya saya bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dhimad, yang orang yang pandai buat ruqyah itu, di waktu tu dia kata, ulang sikit apa yang kamu ucap tadi, wahai Muhammad, ulang. Rasulullah ulang.
Dia kata, ulang lagi sekali. 3 kali dia Rasulullah ulang kepada dia. Waktu tu Dhimar dia kata, aku pernah duduk lama dengan bomoh-bomoh, penyihir. Aku tak pernah dengar syair-syair juga. Aku tak pernah dengar ayat-ayat seperti ini. Ayat ini macam lain. Buka tangan kamu wahai Muhammad, aku berbai'ah dengan kamu dan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di waktu tu dia terus masuk Islam. Dia dengar, ayat ini mana ada ayat majnun? Mana ada ayat-ayat yang tinggi ini, ayat orang yang gila? Dia terus faham dan tahu di waktu itu orang sebenarnya hasad kepada Rasulullah dan hasudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan masyarakat-masyarakat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil bai'ah untuk dia dan untuk kaumnya. Yani kalau dia balik kampung dia kena bagi tahu kepada orang kampung dia semua kena masuk Islam dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Maka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani selepas sahabat berhijrah kepada Habsyah dan Bani Hashim dan Rasulullah SAW keluar daripada Syi'b Bani Hashim yang ditahan oleh Abu Jahal dan orang Quraisy dengan 28 hari sahaja. 28 hari selepas itu Abu Talib baci Rasulullah SAW wafat. Sebenarnya Quraisy semua tidak berani mengganggu Rasulullah sebab Abu Talib ni. Jadi Abu Talib wafat di waktu tu. Lepas mereka keluar 3 tahun ditahan di Syi'b Bani Hashim, tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh dapat makanan, tak boleh dapat bantuan, hatta nikah pun tak boleh. Lepas Bani Hashim keluar, lepas 3 tahun 28 hari sahaja Abu Talib baca Rasulullah SAW wafat. Selepas Abu Talib wafat dengan 3 hari sahaja, 3 hari sahaja dah masuk Ramadan, wafatnya pula Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW yang tercinta. Dan Rasulullah SAW kuburkan Sayyidatina Khadijah di Al-Hujun. Sehingga sekarang kuburnya di Al-Hujun. Kuburnya masyhur sangat Sayyidatina Khadijah. Dan barang siapa yang dapat ziarah kepada Sayyidatina Khadijah, dia akan rasa dia dipeluk oleh ibunya. Sayyidatina Khadijah. Sebab dia Ummul Mu'minin. Dia yang menenangkan hati Rasulullah. Juga siapa-siapa yang ziarah kuburnya, dia mesti akan keluar daripada kuburnya dengan hati yang tenang. Hakada. La ilaha illallah. وفي الشهر الذي ماتت فيه خديجة, dan di dalam bulan yang sama Khadijah radhiyallahu anha wafat, yani di syahr Ramadan, di bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kahwin dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Yani selepas Khadijah wafat dengan beberapa hari di bulan Ramadan, Sayyidina Rasulullah SAW zawaj, kahwin dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Dan Saudah binti Zam'ah ni dia berhijrah kepada Habsyah. Dia antara golongan yang berhijrah kepada Habsyah yang kedua tu. Dengan suami dia janda. Tapi suami dia meninggal di sana. Dia meninggal di sana. Dia mimpi satu mimpi yang belik sebelum dia kahwin dengan Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah SAW bijakkan lihi dia. Saudah binti Zam'ah. Ini isteri pertama selepas Khadijah. Isteri yang pertama selepas Khadijah Rasulullah kahwin, Saudah. Dia kata Rasulullah bijak lihi dia dalam mimpi, dalam tidur. Maka dia cerita kepada suami dia. Dia kata, aku mimpi macam ni tapi aku tak faham apa maksud mimpi ni. Suami dia pandai tafsirkan mimpi. Dia kata, kalau mimpi kamu ni betul, maka aku akan meninggal dan Rasulullah akan kahwin kau. Rasulullah akan kahwin kamu. Ini suami dia cakap.
Nanti di malam yang lain dia mimpi lagi mimpi lain. Yang ajib. Dia mimpi apa? Dia mimpi rembulan jatuh atasnya ketika dia baring. Rembulan jatuh atasnya ketika dia baring. Maka dia cerita lagi kepada suaminya. Dia kata, dah tak panjanglah umur saya. Tak tahu berapa lama lagi aku akan meninggal dan kamu akan kahwin dengan Rasulullah. Di hari itu meninggal suami dia. Suami dia itu di hari itu meninggal juga. Lepas dia mimpi itu. Dan betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Sebenarnya hatta ketika Sayyidatina Khadijah pun waktu mahu wafat, ketika dia sakit, dan Sayyidatina Khadijah ketika wafat umurnya 65. Umur Sayyidatina Khadijah ketika wafat 65. Ketika Sayyidatina Khadijah ingin sudah mahu wafat, Rasulullah SAW dia kata, aku mahu sampaikan satu berita, tapi aku tak sukalah sampaikan cerita tu, tapi Allah suruh saya. Dia kata, cerita saja ya Rasulullah. Apa cerita tu? Tapi Nabi SAW dia kata, tapi mungkin perkara tu walaupun kamu tak suka, tetapi perkara itu baik juga. Dia kata apa? Dia kata Allah SWT memberi wahyu kepada saya yang saya akan kahwin. Dan Allah sudah kahwinkan saya dengan Maryam binti Imran, ibu Isa. Juga dengan Kulthum ukhtu Musa, kakak Musa. Maryam binti Imran, sebab Maryam tak kahwin di dunia. Jadi dia akan jadi isteri Rasulullah SAW di syurga. Juga Kulthum. Kulthum ini kakak Nabi Musa AS. Dia pun tak kahwin. Dia perempuan yang salihah. Allah SWT wahyukan kepada Rasulullah yang ini dua-dua akan jadi isterinya bersama Khadijah di syurga. Juga lagi satu, Asiyah imra'at Fir'aun, isteri Fir'aun, Asiyah. Asiyah isteri Fir'aun juga akan jadi isteri Rasulullah. Jadi 3, Maryam, Kulthum dan Asiyah. Maryam tak kahwin, Kulthum pun tak kahwin. Asiyah kahwin Fir'aun, tapi Fir'aun tak mampu sentuh dia. Subhanallah. Kalau kita baca sirah Sayyidatina Asiyah, Fir'aun setiap kali dia kahwin, dia Sayyidatina Asiyah perempuan yang paling cantik di Mesir di waktu itu. Dan setiap kali Fir'aun mahu sentuh dia, dia kahwin sebab dia cantik. Setiap kali dia nak sentuh dia, dia akan binsang atau akan jadi sesuatu yang ajaib. Tetapi Fir'aun tak sampai hati nak ceraikan dia. Walaupun dia jadi macam tu, tak sampai hati ceraikan dia. Dia kata tak apa, jadi isteri saya walaupun tak boleh sentuh. Sayyidatina Asiyah. Jadi Nabi SAW kata, Asiyah ni dia tak disentuh. Kahwin tapi tak disentuh. Jadi dia akan jadi isteri Rasulullah SAW. Sayyidatina Khadijah sebelum dia meninggal, dia tanya Rasulullah, dia kata, Allahu a'lamaka bihadha. Adakah Allah yang memberitahu, Allah yang bagi wahyu kepada kamu, bagi tahu itu, atau Rasulullah yang rasa nak kahwinkan mereka? Mungkin dia akan rasa campur lah kalau Rasulullah yang nak. Dia kata, Nabi SAW dia kata, tak, Allah yang buat ini, Allah yang takdirkan ini. Memang Allah yang suruh saya kahwin dengan. Maka Sayyidatina Khadijah baca doa untuk Rasulullah. Dia kata, mudah-mudahan ada berkat di dalam perkahwinan itu. Lepas itu Sayyidatina Khadijah wafat radhiyallahu ta'ala anha. Tapi walaupun macam mana, itu zaujah Rasulullah SAW yang paling dicintai, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya khair, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.